Selamat sejahtera dan selamat pagi pelajar-pelajar. Pertamanya, cikgu ingin mengucapkan tahniah atas pilihan pelajar untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tingkatan 6 di SMK Datuk Jaafar. Hari ini, cikgu akan membincangkan tentang pengkajian geografi di peringkat STPM. Dalam taklimat ringkas ini, cikgu akan menerangkan isi kandungan sukatan pelajaran dan juga menerangkan sistem pentaksiran peperiksaan STPM, dan di akhir taklimat ini cikgu akan kongsikan bidang-bidang pengkajian di universiti tempatan dan bidang kerjaya yang boleh pelajar terokai dengan pengkajian geografi di peringkat STPM ini. Pertama sekali, izinkan cikgu menerangkan isi kandungan geografi STPM. Apakah geografi? Geografi adalah kajian ilmu alam yang mengkaji lapisan-lapisan bumi seperti lapisan biosfera, litosfera, hidrosfera, dan atmosfera. Lapisan hidrosfera adalah lapisan air. Kita akan mengkaji segala bentuk air di permukaan bumi seperti di lautan, sungai, kolam dan juga air yang terkandung di dalam tanah. Kita akan mengkaji dengan terperinci proses-proses yang terkandung di dalam kitaran hidrologi. Seterusnya, dalam lapisan atmosfera pula, kita akan mengkaji lapisan udara yang kita alami setiap hari. Kita akan mengkaji pancaran matahari, kita akan mengkaji kejadian unsur-unsur cuaca seperti hujan, angin, awan dan sebagainya. Dalam lapisan litosfera pula, kita akan mengkaji permukaan bentuk muka bumi yang terdiri daripada gunung ganang, banjaran dan daratan. Seterusnya, di lapisan biosfera pula, kita akan mempelajari segala bentuk kehidupan di muka bumi seperti kepelbagaian biologi yang terdiri daripada flora dan fauna dan bagaimana manusia hidup bersama dan wujudkan keseimbangan di bumi kita. Seterusnya, cikgu ingin menarik perhatian pelajar untuk melihat mata pelajaran geografi sebagai satu mata pelajaran yang boleh membawa kepada kesejahteraan kehidupan kita. Dalam kajian geografi, kita akan melihat masalah-masalah yang berlaku di alam sekitar kita, seperti masalah pencemaran air, pencemaran lautan. Kita juga melihat bagaimana hutan kita diterakai dan menyebabkan kepelbagaian biologi kita diancam. Kita juga melihat masalah-masalah perbandaran seperti masalah banjir kilat dan juga kejadian tanah runtuh yang semakin kerap berlaku di negara kita. Kejadian banjir besar yang berlaku di kawasan pantai timur pada hujung tahun. Masalah pencemaran udara yang semakin pesat berlaku akibat daripada pembangunan perindustrian pesat di negara kita. Seterusnya, cikgu ingin membawa pelajar untuk mengenali geografi sebagai bidang kehidupan. Kita boleh mengenali negara kita, iaitu keindahan Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Seterusnya, kita juga boleh mengenali kepelbagaian muka bumi dan rantau yang berada berjauhan dari negara kita. Kita boleh melihat negara-negara yang terdapat di dunia dan memahami negara-negara tersebut. Akhir kata, untuk kehidupan, geografi boleh membantu kita untuk melahirkan pegawai yang cekap merancang perbandaran, misalnya untuk mengatasi masalah-masalah perbandaran
dan kesesakan lalu lintas. Kita juga dapat melahirkan pegawai-pegawai yang boleh menyusun atur dan merancang pembangunan perbandaran yang pesat dalam kajian transformasi desa dan transformasi perbandaran. Seterusnya, dalam bidang geografi juga, kita boleh menghasilkan pegawai-pegawai yang mengenali potensi negara yang boleh dibangunkan sebagai sumber ekonomi dan membawa kekayaan kepada negara. Di samping itu, pegawai-pegawai geografi yang berkelulusan di bidang geografi dari universiti tempatan boleh bertindak sebagai pegawai yang proaktif tentang masa hadapan negara. Kita juga boleh mengenali dunia dan masalah-masalah dunia. Seterusnya, cikgu ingin membincangkan tajuk-tajuk dalam sukatan geografi STPM. Seperti yang pelajar semua maklum, geografi kita akan dibelajari dalam 3 semester atau 3 penggal. Dalam penggal pertama, pelajar akan menghadapi kertas 942/1, di mana dalam kertas ini atau dalam mata pelajaran ini, pelajar akan mempelajari 2 komponen, geografi fizikal dan geografi manusia. Dalam geografi fizikal, kita akan mempelajari 2 tajuk besar, iaitu sistem bumi dan sistem geoformologi. Secara ringkasnya, sistem bumi adalah mengkaji sistem bumi sebagai satu sistem yang wujud dalam sistem solar. Bagaimana pancaran matahari diterima oleh bumi dan bagaimana tenaga matahari itu digunakan untuk keseimbangan bumi. Kita akan mempelajari bagaimana bumi kita mendapat jumlah matahari yang berbeza di seluruh dunia dan juga membincangkan tajuk-tajuk yang menarik tentang kejadian 4 musim dan kejadian kawasan tropika. Dalam tajuk geoformologi pula, kita akan melihat dan mengkaji lapisan litosfera, iaitu lapisan daratan. Kita akan mengkaji lebih dalam tentang proses-proses yang berlaku di atas permukaan bumi seperti proses hakisan, proses larian air permukaan, proses luluh hawa dan juga proses-proses dalaman bumi seperti kejadian letusan gunung berapi, kejadian tsunami yang membawa kepada pembentukan pelbagai muka bumi di bumi kita. Seterusnya, dalam penggal 1 juga, pelajar akan mengkaji geografi manusia dan mempelajari 2 tajuk besar, iaitu penduduk dan sumber alam serta transformasi desa. Di dalam tajuk ini, pelajar akan mengkaji bagaimana penduduk menjadi sumber kepada sesebuah negara dan bagaimana penduduk memainkan peranan yang penting dalam kemajuan sesebuah negara. Dalam tajuk kedua, iaitu transformasi desa, pelajar akan mengenali dan mengkaji bagaimana proses penduduk berkembang dari desa untuk berkembang dan membina bandar-bandar besar seperti Bandar Kuala Lumpur, Johor Bahru dan bandar-bandar megalopolis seperti di New York dan bandar global seperti Paris dan bandar-bandar lain. Dalam penggal 2, pelajar akan mengkaji tajuk sistem atmosfera dan sistem hidrologi dalam geografi fizikal. Dalam tajuk sistem atmosfera, pelajar akan mengenali dan mengkaji kejadian cuaca dan iklim di negara kita dan juga di dunia luar. Kita akan lihat kepelbagaian cuaca seperti hujan, salji. Kita juga akan melihat bagaimana keadaan panas yang berbeza-beza di dunia kita. Dalam tajuk sistem hidrologi, kita akan melihat fasa-fasa air dan proses-proses yang terlibat dalam menghasilkan hujan
yang membawa kepada kesejahteraan kita. Seterusnya, dalam geografi manusia pula, kita akan mengkaji dua lagi tajuk, iaitu pembangunan ekonomi dan impaknya ke atas alam sekitar. Dalam tajuk ini, pelajar akan melihat bagaimana proses perkembangan ekonomi kita yang melibatkan ekonomi premier, sekunder dan tertier, dan bagaimana proses ekonomi ini membawa kepada impak ke atas alam sekitar. Bersama itu juga kita akan mengkaji dan membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ke atas alam sekitar. Di akhir penggal 2, kita juga akan mengkaji tajuk globalisasi ekonomi yang membincangkan kerjasama serantau sesama negara-negara jiran seperti APEC, AFTA dan juga ASEAN. Dalam penggal 3, pelajar akan mempelajari sistem ekologi dalam bahagian A, iaitu geografi fizikal. Dalam sistem ekologi ini, pelajar akan mengkaji kepelbagaian ekologi yang terdapat di muka bumi. Pelajar akan mengkaji ekosistem hutan hujan tropika, ekosistem paya bakau, ekosistem tasik dan pelbagai ekosistem lain, dan mengkaji saling kaitan antara komponen biotik dan abiotik yang membolehkan ekosistem ini berkembang dan terus meneruskan kemenjadian ekosistem tersebut. Dalam bahagian geografi manusia pula, kita akan mengkaji dengan lebih terperinci impak alam sekitar dan pengurusannya. Kita akan mengkaji dasar dan akta-akta yang ada dijalankan di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa dalam pengurusan alam sekitar. Bersama itu, dalam penggal 3, pelajar-pelajar juga wajib untuk menyiapkan kerja khusus geografi di bagi tingkatan 6. Untuk mata pelajaran geografi, pelajar-pelajar akan menyiapkan satu kerja khusus, kerja lapangan ataupun kerja luar, kajian luar, di mana pelajar akan dibekalkan 2 soalan, satu soalan dari bahagian A dan satu soalan dari bahagian B, yang meliputi penggal 1, 2 atau 3. Pelajar wajib menyiapkan kajian luar ini untuk mendapat markah 50%. Namun begitu, wajaran yang akan diambil kira adalah sebanyak 20%. Kerja khusus ini akan dijalankan sepanjang penggal 3 dan akan dibimbing oleh guru dan perlu disiapkan dalam kumpulan, dan penulisan hasil kerja khusus adalah secara individu. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan sistem pentaksiran dan sistem peperiksaan bagi geografi STPM. Seperti yang sedia maklum, peperiksaan STPM akan dijalankan dalam penggal 1, 2 dan 3. Dengan kata lain, pelajar akan menghadapi 3 kertas dalam pengkajian geografi. Penggal 1 iaitu kertas 942/1, pelajar akan menjawab kertas soalan selama 2 jam. Kertas ini mengandungi soalan bahagian A dan bahagian B. Dalam bahagian A yang terdiri daripada soalan fizikal, pelajar wajib menjawab 1 soalan struktur dan 1 soalan esei. Dalam bahagian B pula, iaitu geografi manusia, pelajar wajib menjawab 1 soalan esei dan 1 soalan struktur. Bagi penggal 2, untuk kertas 942/2, pelajar juga menjawab kertas soalan dalam 2 jam. Terdiri daripada bahagian A, fizikal, yang mengandungi 1 soalan struktur dan 1 soalan esei. Bahagian B juga wajib menjawab soalan struktur dan esei. Akhirnya, dalam penggal 3, pelajar akan menjawab soalan 942/3 yang terdiri daripada soalan struktur
Bagi penggal 3, pelajar tidak ada soalan esei. Pelajar menjawab 4 soalan struktur, 2 dari bahagian A dan 2 dari bahagian B. Namun begitu, di penggal 3, pelajar akan menyiapkan 1 kertas kerja khusus. Pelajar menjawab 1 soalan berdasarkan soalan yang dibekalkan dan menjalankan kajian dan seterusnya membuat pelaporan. Ia akan dijalankan sepanjang penggal 3 dan jumlah markah yang diperolehi daripada kerja khusus adalah sebanyak 20% untuk sijil STPM Geografi. Pelajar-pelajar dapat memahami sukatan pelajaran dan sistem pentaksiran bagi mata pelajaran geografi STPM. Seterusnya, di sini cikgu paparkan tenaga pengajar yang akan membimbing pelajar-pelajar di peringkat tingkatan 6 di SMK Datuk Jaafar. Saya sendiri, Puan Pushpalata, anak perempuan Tayaman, bersama dengan Cikgu Syami Aizat bin Tazar akan bersama-sama belajar dalam kelas Geografi 1 dan Geografi 2. Seterusnya, cikgu ingin memaparkan sedikit kerjaya dan masa depan bersama geografi. Di peringkat universiti, pelajar dapat mengikuti pelbagai bidang pengkajian bertaraf diploma sehingga ke falsafah. Seterusnya, bagi kerjaya pekerjaan pula, pelajar boleh mengikuti bidang-bidang yang disenarai. Sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang guru seperti saya dan Cikgu Syami, dan sebagai pegawai meteorologi yang mengkaji cuaca. Seterusnya boleh bergiat sebagai pegawai perancang bandar dalam bidang geografi information dan pemetaan, dan di sini cikgu sharekan sedikit sebanyak pelajar-pelajar geografi riang bersama geografi. Dengan itu, cikgu berharap pelajar-pelajar akan berfikir dan memilih pilihan mata pelajaran yang sesuai mengikut cita rasa dan pilihan masa depan anda. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi.